Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita lagi kembali dalam bicara ilmu kitab hikam, dan kita mohon kepada Allah agar perjalanan pengajian kitab hikam kita ini berjalan dengan lancar, dengan baiknya. Dan insya-Allah pada malam ini pertamanya Ustaz nak ucapkan selamat datang kepada para jamaah sekalian, tak kiralah di mana saja berada, sama ada di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak, ataupun di Thailand, di Indonesia dan di mana saja berada. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-70. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, Fasubhana man satara sirral khususiyatihi. Siapa yang ada kitab ini boleh baiki, bukan khusumiyah, khususiyah. Khususiyah bizuhuri al-bashariyati. Wazahara bi'azamatil rububiyyati fi izharil ubudiyyati. Maksudnya, maka Maha Suci Tuhan yang menutup sir, yakni rahsia ketentuannya, khususiyahnya, dengan sebab nyata sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Dan nyata dengan kebesaran rububiyah, kebesaran ketuhanan Allah, pada menyatakan ubudiyah, yakni pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya sir wujud makhluk dan juga ijad itu sebab bagi menyatakan makrifah kebesaran Tuhannya dan kudratnya. Dan firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, tidak kujadikan jin dan manusia melainkan kerana menyembah mereka itu akan daku. Maka matan pada malam ini memberitahu kepada kita maksudnya yang lebih kurang bahawa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Ta'ala yang telah menutup sir. Sir ni rahsia. Telah menutup sir rahsia. Rahsia ketentuan. Ataupun rahsia pengkhususan, keistimewaan yang bersifat basyariah. Dengan sebab nyatanya sifat basyariah, yakni sifat kemanusiaan. Dengan nyata kebesaran rububiyah, yakni kebesaran sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, pada menyatakan sifat ubudiyah, yakni pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam matan hikam ini, Maha Suci Allah Ta'ala telah menutup rahsia khususiyah. Rahsia khususiyah yang dimasukkan itu adalah rahsia orang-orang yang Allah khususkan. Siapakah orang-orang yang Allah Ta'ala khususkan? Yakni terdiri daripada para wali-wali Allah. Allah Ta'ala khususkan para wali-wali Allah. Dan Allah Ta'ala ini menutup rahsia, yakni menyembunyikan. Menyembunyikan orang-orang yang Allah khususkan, yakni para wali Allah Subhanahu wa taala. Para wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dikatakan bahawa para wali Allah, orang-orang yang Allah Taala kasih ini,
mereka itu adalah orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Mereka adalah golongan dia panggil as-sabiqunal muqarrabin. Orang yang terdahulu yang mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan disebut juga dengan nama ashabul yamin. Mereka adalah golongan yang kanan. Golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa Allah Taala jadikan para awliya, orang-orang yang khusus di sisi Allah Taala ini, Allah telah menutup rahsianya. Rahsia Allah, yakni Allah menutup pengenalan para wali-wali Allah. Sehingga kan orang tidak mengenali wali Allah. Ulama mengatakan bahawa mengenal Allah Ta'ala itu lebih mudah dibandingkan dengan mengenal wali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Allah Taala berjalan mengenali Allah Taala. Tetapi Allah menutup sehingga kamu tidak mengenali wali-wali Allah. Maka ada yang mengatakan bahawa la ya'rifu jauha illa jauhari. Tidak mengenal pemata kecuali ahli pemata. La ya'rifu wali illa al-wali. Tidak mengenal wali kecuali dia itu wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ada wali yang Allah Taala zahirkan, maka ada wali yang Allah tidak zahirkan. Dan ada ulama mengatakan ada juga manusia yang dia tidak menyedari bahawa dia itu wali Allah Taala. Kerana orang itu tidak mencari menjadi wali, tapi Allah memilihnya menjadi wali. Dan ada juga wali yang dia tahu dia wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga wali yang dia ini diizinkan oleh Allah dengan menzahirkan dia seorang wali. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ada menyatakan bahawa segala para wali itu berada di bawah tapak kaki aku. Maka yang utama kita mencari Allah. Mencari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang sama kita carilah orang yang dekat dengan Allah. Cari orang yang dekat dengan Allah. Seandainya orang yang kita dekat dengannya itu dia adalah wali Allah Taala, moga-moga dengan kita mendekatkan diri kepada wali Allah, moga-moga Allah pun maknanya memandang kita dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah wali Allah? Mereka adalah hamba Allah yang soleh. Yakni orang yang baik, orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Mereka kehidupan dia sama sahaja. Bizuhuri basyariyah. Allah menzahirkan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Zahir sifat manusia itu seperti para wali Allah makan juga. Mereka makan, mereka minum. Mereka mengantuk, mereka tidur. Mereka juga sakit. Mereka ada yang fakir dan ada juga wali Allah yang kaya. Mereka juga kadang-kadang maknanya ada sifat yang lemah yang Allah Ta'ala zahirkan. Seperti letih dan seumpamanya. Dan para wali Allah juga ada yang Allah Ta'ala istimewakan mereka. Ada para wali Allah yang tidak tidur pada waktu malam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang wali Allah Taala ini, Allah Taala jadikan dia ini menyembunyikan maqam dia, kedudukan dia. Maka wali Allah Taala, kekasih Allah Taala ini, mereka sama sahaja dari segi zahir. Mereka makan, mereka minum, Allah Taala tutup. Tetapi beza mereka adalah dari segi keyakinan kepada Allah, ketauhidannya kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka itu mempunyai penghayatan rohani yang begitu hebat. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala maknanya memilih mereka. Dan dikatakan bahawa para wali Allah Ta'ala ini Allah melimpahkan, memberi kepada mereka rahsia-rahsia Allah. Dan pemberian-pemberian khusus ini, pemberian-pemberian khusus yang Allah beri kepada wali Allah, inilah yang dikatakan sirrul khususiyah. Rahsia-rahsia yang khususiyah, yakni pemberian Allah.
mengenai seperti ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu yang laduni di sisi Allah, ataupun rahsia-rahsia yang dilimpahkan, ataupun pembukaan yang dipanggil kasyaf, dan seumpamanya. Dan ini Allah beri kepada wali-wali Allah Ta'ala. Pemberian ini adalah disebabkan hati mereka yang suci, dan juga dalam waktu yang sama kesungguhan mereka dalam mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, dengan istiqamah mereka dalam waktu yang sama keterikatan hati mereka dengan Allah lebih daripada segala-galanya. Maka ditanya, kenapa Allah Ta'ala menyembunyikan para wali? Maka Allah Ta'ala menyembunyikan wali-walinya itu jelas supaya rahsia-rahsia Allah, yakni ilmu-ilmu makrifat itu dilimpahkan kepada para wali dalam keadaan terpelihara dan terjaga dengan baik. Sebab tu ilmu Allah ni Allah beri pada para wali. Allah tak beri kepada ikut saja. Bahasa maknanya ilmu Allah, ilmu rahsia-rahsia Allah hanya Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Para awliya Allah, wali-wali Allah Ta'ala. Dan dikatakan juga di dalam satu hadis, man adali waliyan faqad azantuhu biharbi. Sesiapa yang memusuhi wali-wali aku, kekasih-kekasih aku, maka aku istihar perang kepadanya. Maknanya, orang yang memusuhi kekasih Allah, dia seolah-olah berperang dengan Allah. Maka, Allah sembunyikan para wali ini. Kalaulah kita tak kenal wali, kita benci wali, maknanya, dimukai oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita tahu dia wali, kita sengaja memusuhi wali, lebih-lebih lagi lah dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sememangnya wali ini, mereka ini mempunyai keilmuan yang tinggi. Keilmuan yang tinggi, maksud ilmu yang tinggi itu bukanlah mereka itu mesti pandai baca kitab, tidak. Bukanlah mereka itu menjadi ulama-ulama hebat, tidak. Boleh jadi dia kedudukan seperti orang awam sahaja. Tetapi ilmu itu yang dimaksudkan itu ialah ilmu yang Allah Ta'ala campakkan di dalam hati. Dengan sebab kesucian hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa ketika mana manusia dalam keadaan kesempitan, kesusahan dan seumpamanya, hati mereka ini akan tumpu kepada Allah Ta'ala. Tetapi apabila Allah Ta'ala beri nikmat, kadang-kadang lupa. Tetapi itu tidak berlaku pada para wali. Biasanya, para wali Allah Ta'ala, hati mereka sentiasa menumpukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, perbahasan mengenai wali ini sebenarnya panjang. Hanya di dalam matan ini memberitahu kepada kita bahawa Allah Ta'ala menyembunyikan kewalian sebagai rahsia khususiah. Cara Allah Ta'ala menyembunyikan para wali ialah dengan cara Allah zahirkan para wali seperti mana manusia biasa. Maka mereka tidur, mereka makan, mereka minum, ada di kalangan mereka miskin, itu Allah Ta'ala zahirkan. Tapi dalam keadaan itu, mereka itu di kalangan para wali. Bezanya mereka makan minum, tetapi hati mereka sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga wali kadang-kadang dikenali selepas daripada beliau mati. Maka barulah dikenali beliau seorang wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok di sini. Maka nyatalah dengan kebesaran rububiyah pada menyatakan ubudiyah. Maka para wali Allah Ta'ala ini, mereka itu adalah orang yang telah menunjukkan keubudiyah yang begitu tinggi. Mereka adalah golongan yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku, mengabdikan diri kepada Allah. Berkata Ibnu Abbas, maksud
mengabdikan diri kepada Allah adalah dalam keadaan mengenal Allah. Mengenal Allah Ta'ala. Maka di antara sifat mengenal Allah, yang mengenal Allah ini adalah para awliya Allah. Maka persoalannya, bolehkah kita ni nak menjadi wali Allah? Maka ulama mengatakan bahawa menjadi wali Allah Ta'ala itu boleh diusahakan. Tetapi menjadi Nabi dan Rasul tidak mungkin. Tidak mungkin menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Tetapi menjadi wali mungkin. Boleh menjadi wali Allah Ta'ala. Soalan lagi, adakah orang yang melakukan dosa besar itu boleh menjadi wali? Boleh menjadi wali. Satu ketika di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, datang satu orang berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir. Lalu dia berkata, adakah Allah mampu atau tidak mampu? Maka Syekh Abdul Qadir kata mampu. Mampu apa ni? Maka orang bingung, tak tahu apa. Maka Syekh Abdul Qadir dia ditanya lagi, ya Syekh Abdul Qadir, adakah Allah Ta'ala itu mampu ke tidak mampu? Katanya mampu, kata Syekh Abdul Qadir. Maka orang tadi lalu duduk di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Selepas daripada itu, anak muridnya bertanya, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah yang dimaksudkan itu mampu tidak mampu itu? Syekh Abdul Qadir Jilani kata, dia bertanya, adakah Allah Ta'ala ini mampu, boleh tak mengampunkan dosa saya? Maka soalan yang pertama, mampu tidak mampu, maknanya mampu tu maknanya boleh tak? Allah Ta'ala mampu tak mengampunkan dosa saya? Yakni Allah Ta'ala boleh tak ampunkan dosa saya? Sebab dosa saya terlalu banyak. Maka Syekh Abdul Qadir kata boleh. Maka soalan yang pertama tu mampu tidak mampu adalah mampukah Allah Ta'ala mengampunkan dosa saya? Itu yang pertama. Macam mana Syekh Abdul Qadir tahu? Hanya je perkataan itu saja. Ini para awliya Allah. Dia boleh baca hati orang. Maka yang kedua dia kata, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, mampu ke tidak mampu Allah Ta'ala? Maka Syekh Abdul Qadir kata mampu. Yang kedua dia bertanya, mampu tidak mampu? Maksudnya, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, mampu ke tidak mampu, boleh ke tidak boleh Allah jadikan saya wali? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, boleh. Jadi yang pertama tu, boleh tak diampunkan dosa saya? Syekh Abdul Qadir kata boleh. Dan yang kedua, bolehkah Allah Ta'ala ampunkan saya? Dosa saya? Boleh. Selang beberapa lama, ternyata orang itu menjadi wali Allah. Di antara dosa besar yang dia lakukan, dia bertaubat. Antaranya, kalau tidak silapnya, minum arak. Dia adalah seorang yang tega minum arak. Tetapi akhirnya menjadi wali Allah Ta'ala. Adakah boleh menjadi wali Allah Ta'ala seorang penzina? Boleh. Seorang penzina boleh menjadi wali Allah. Yakni dengan jalan bertaubat kepada Allah. Lalulah dia beribadat. Sehingga disebut dalam hadis, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba aku ini, sentiasalah hamba aku ini mendekatkan diriku, mendekatkan dirinya kepada aku, yakni sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bin nawafil, dengan ibadat-ibadat sunat. Maka bila dia buat ibadat sunat, maka Allah Ta'ala kata hatta uhibbahu, sehingga aku mengasihinya. Yang dimaksudkan aku mengasihinya, aku mencintainya. Yang dimaksudkan mencintainya adalah aku menjadikan ia wali Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, orang wali ini, ada yang wali dia panggil karamah, yang ada kemuliaan. Dan ada perkara yang luar biasa. Ada para wali Allah yang tidak ada luar biasa pun dia. Dia semayang macam biasa. Dia semayang macam biasa. Tidak ada kelebihan apa-apa pun tengok daripada zahir. Tetapi dia adalah wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala tidak zahirkan karamah. Sedangkan karamah itu tetap ada, yakni kemuliaan. Baik. Lalu dikatakan lagi. Katakan lagi bahawa maka adalah makrifat Allah Ta'ala itu melazimkan ia akan sentiasa ubudiyah. Yakni beribadat dalam mengenal Allah Ta'ala itu
hendaklah dia sentiasa ubudiyah. Maknanya ada ibadat, ada ubudiyah, ada ubadah. Maka orang yang mencapai peringkat ubudiyah ini, mereka ini beribadat dalam keadaan membawa istiqamah di dalam amal. Maka dikatakan bahawa sentiasa melazimi ubudiyah, beribadat bersungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar beribadat kepada aku ni, maka Allah Ta'ala akan tunjuk jalan dia. Jalan dia. Maka dikatakan bahawa bila mana sahaja seorang itu melakukan ubudiyah kepada Allah Ta'ala, yakni bersifat kehambaan. Dia bersifat kehambaan ini dengan arti kata merasa fakir kepada Allah. Sifat hamba ini, dia tidak merasa ada ilmu, ada amal, tidak merasa memiliki. Yang pertama. Yang kedua, pergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat orang yang benar-benar ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak ada tujuan sesuatu kecuali hanya Allah. Tidak ada tujuan yang lain, hanya kepada Allah Ta'ala. Ini sifat kehambaan. Maka dikatakan kehambaan Allah, mereka itu dalam keadaan mereka itu tidak lari ataupun mereka itu sentiasa di dalam mengingati Allah Ta'ala setiap masa. Ini dia para awliya dan tidak keluar daripada syariat Islam. Tidak keluar daripada syariat. Maka tidak ada wali-wali itu yang keluar daripada syariat. Maka Allah Ta'ala memberi keberkatan kepada para wali. Bahkan Allah memberi ilmu kepada para wali. Bahkan Allah Ta'ala memberi keyakinan yang kuat kepada para wali. Dan dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan para wali-wali Allah Ta'ala ini adalah di kalangan orang-orang yang membawa rahmat kepada yang lain. Dan hati mereka ikhlas. Mereka adalah para wali. Mereka adalah tidak merasa takut hanya kepada Allah Ta'ala. Dan mereka tidak bersedih dengan perkara dunia. Ini di antara wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan melazimkan mereka ubudiyah, beribadat kepada Allah. Dan sentiasa ubudiyah itu melazimkan ia akan sentiasa fakir. Dan di antara sifat orang yang berubudiyah kepada Allah, sentiasa fakir, yakni sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan juga dia meninggalkan ikhtiar, pilihan. Maknanya pilihan dan juga takbir, tidak ada takbir dirinya. Hanya ada takbir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian di antara ciri dan sifat maknanya para wali Allah Ta'ala. Mereka ini sentiasa fakir kepada Allah. Sentiasa dalam keadaan berhajat kepada Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama mereka ini juga dalam keadaan sentiasa menyerahkan takbir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bagi mereka tidak ada apa-apa pun. Kadang-kadang Allah Ta'ala menguji para wali. Tiba tengok-tengok kaya, Allah Ta'ala tarik jadi miskin. Jadi susah. Dan seumpamanya. Begitulah. Mereka hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Baik. Banyak sifat-sifat wali. Tapi di sini didatangkan antara sifat-sifat wali yang maknanya boleh mengatakan antara tanda-tanda kewalian. Antara tanda-tanda kewalian. Cuba jemaah tengok. Adakah jemaah ni ada tanda-tanda ni? Kalau ada tanda-tanda ni, boleh ngaku wali. Maknanya, Ustaz saya dah jadi wali dah. Sebab apa? Sebab apa yang Ustaz khabar malam tadi, ada tanda-tanda pada saya. Masya Allah. Ramai para wali ni mungkin. Di hadapan sana ni, di hadapan Ustaz ni, bersama Ustaz malam ni mungkin ramai para wali. Cuba tengok. Yang pertama tanda-tanda wali.
Yang pertama, tanda-tanda wali adalah tidak pernah risau tentang rezeki. Tidak pernah risau tentang rezeki. Maka ingat, urusan rezeki ni dia tahu dah. Tidak ada takbir, yang ada takbir Allah. Dia tidak pusing, kaya ke, miskin ke, ada duit ke, tidak ada duit, dia tidak pernah risau. Tidak pernah risau, tidak pernah, maknanya tidak pernah terganggu berkaitan dengan rezeki. Maka sifat yang pertama, tanda yang pertama, para wali Allah tidak pernah risau tentang urusan rezeki. Maka demikianlah. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah pernah satu ketika dia ini ingin pergi ke Mekah. Lalu dia bertemu dengan satu orang gurunya, Dia pun berkata, izinkan saya pergi ke Mekah. Maka gurunya pun izinkan, baiklah. Tapi gurunya berkata, sayangnya aku tidak ada dinar, tidak ada duit untuk memberi kamu pergi ke Mekah. Katanya Rabi'atul Adawiyah, aku datang ke sini untuk minta izin. Aku tidak meminta apa-apa duit pun. Tidak meminta apa-apa duit pun pada kamu. Kalau aku ingin duit, maka aku minta dengan Allah. Maka dia pun berdoa kepada Allah. Bila saja berdoa kepada Allah Ta'ala, akhirnya depan mata adanya dinar dirham. Lalu katanya dia kata, kalau lihatlah, kalau aku nak duit, aku akan minta dengan Allah Ta'ala. Hanya aku minta izin saja, boleh betul. Maka Rabi'atul Adawiyah pun tinggalkan duit. Maka tuan guru tadi pun tinggalkan duit. Duit pun ada di situ. Dan ternyata kedua-duanya wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan bahawa yang pertama, tidak pernah risau tentang urusan rezeki. Ada tak wali ni? Nak tanya saya, ada tak? Ramai kata tak ada jadi wali dah. Ada tak wali bunuh diri? Tidak ada. Tidak ada wali bunuh diri kerana urusan rezeki tidak ada. Maka yang pertama, tidak ronsing bagian rezeki. Ada satu orang sahabat kita, dia kata dia jumpa satu orang ustaz. Dia jumpa satu orang ustaz, dia kata dia ada amalan. Amalan dia apa? Duit tak ada dalam kocek ni, duit tak ada. Maka bila seluk duit, kocek ada duit. Terganggu. Seluk kocek ada duit. Bila seluk kocek ni ada duit, maka dia pun tanya ustaz. Ustaz ada amalan tak? Amalan tu. Dia nak minta. Seluk kocek ada duit. Ustaz pun kata, ustaz tak ada amalan tu, seluk kocek ada duit. Amalan ustaz, ada satu amalan. Amalan ustaz, duit ada dalam kocek, seluk lepas tu tak ada duit. Duit ada jadi tak ada. Itu amalan ustaz. Begitulah maknanya. Maka yang pertama, sifat wali, tanda wali Allah Ta'ala. Ini kita antaranya adalah tidak risau tentang urusan rezeki. Yang kedua, tidak mengeluh ketika sakit. Tidak mengeluh ketika sakit. Walaupun sakit berat macam mana, tidak mengeluh. Ada tak di kalangan kita yang tidak mengeluh ketika mana sakit? Maknanya, apa-apa pun tenang saja. Walau sakit, walau macam mana pun, dia tidak mengeluh. Adakah di kalangan kita yang tidak mengeluh? Di kalangan apabila sakit, kalaulah tidak mengeluh, itu tanda wali. Siapa yang tak mengeluh, kabarlah ustaz nak pergi ziarah. Bukan senang nak jumpa wali Allah Ta'ala ni. Maknanya. Jadi yang kedua, tidak mengeluh ketika sakit. Baginya, ada setengah para wali dia kata, dia minta doa. Janganlah engkau sembuhkan aku. Mana jangan sembuhkan. Minta. Ada mengatakan tidak sembuh itu lebih aku suka daripada sembuh. Ada satu orang wali Allah Ta'ala. Dia ini sakit lama. Kita dah baca dulu. Nama apalah. Maknanya, dia ni sakit lama. Tapi bila orang datang, orang menangis tengok dia. Dia kata, kenapa engkau menangis?
Kenapa engkau menangis? Katanya aku tengok keadaan kamu bersedih. Lalu dia mengatakan bahawa aku pula sedih tengok keadaan kamu. Kenapa? Walaupun aku dalam keadaan sakit, alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan aku ingat Allah. Adapun kamu dalam keadaan sehat, kamu lupa pada Allah. Maka akulah yang bersedih tengok keadaan kamu. Bukan kamu bersedih melihat keadaan aku. Maknanya. Jadi payahlah. Rasa-rasa kalau nak jadi wali nikah sudahlah. Maknanya takat ni. Wali nikah lebih senang menjadi wali. Maka yang kedua adalah tidak mengeluh ketika sakit. Itu antaranya. Yang ketiga, tidak makan keseorangan. Apa maksud tidak makan keseorangan? Ada mengatakan yang dimasukkan tidak makan keseorangan itu adalah tidak biarkan orang lain lapar. Tidak biarkan orang lain lapar. Dia tidak akan makan kalau ada dia dapat tahu orang lapar. Maknanya. Jadi dalam keadaan itu, ini antara para wali Allah. Para wali Allah Ta'ala, dia ini maknanya sentiasa dalam keadaan memikirkan hal orang lain. Ini sifat-sifat tanda-tanda kewalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ada yang walinya mereka itu ada satu orang wali Allah. Maknanya beliau ini ketika mana saja ada makanan-makanan yang lebih, dia akan ambil. Dan dia akan beri kepada orang-orang yang lapar. Sedangkan dia sendiri pun lapar. Mana dia sendiri pun lapar. Tapi dia beri. Tengok sahabat Nabi. Kita ambil contoh sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni lapar. Maknanya. Sahabat Nabi ni lapar. Wali Ben. Okay. Sahabat Nabi ni lapar. Dia lapar. Tapi ketika mana orang hantar makanan, dia nak makan, dia tak sanggup makan. Dia kata orang lain mungkin lapar juga. Dia akan beri pada orang lain. Dia beri pada jiran dia. Jiran dia pun lapar. Beri pada orang lain. Akhirnya sampai pada dirinya balik. Begitulah. Maknanya, yang ketiga, sifat para wali. Jadi kalau kita ni makan kenyang, semua tak ingat orang-orang lapar, maknanya jauh nak jadi wali. Jadi wali band mungkin boleh. Wali band dengan wali nikah. Dekat ni. Okey, baik. Yang keempat, tidak ada kebencian terhadap orang lain. Yakni bersifat kasih sayang. Ini tanda wali Allah, mereka bersifat kasih sayang. Ada satu lagi kisah. Ada satu lagi kisah. Kalau tidak silapnya, Abu Hasan Syazili kalau tidak silapnya. Kalau tidak silap. Ustaz lupa dah. Kalau tak silap, Abu Hasan Syazili. Beliau ini satu hari, dia tengok ada orang. Ada orang duduk atas kapal, menyanyi. Nyanyi, minum arak. Lalulah, orang pun duduk ke tepian, duduk dekat tepi. Oh bukan. Yang dia ni duduk atas kapal, tak silap. Orang yang menyanyi tu duduk di daratan. Jadi kapal tu, perahu dia tu nak melabuh dekat tepi tu. Maka tengok orang menyanyi, orang minum arak. Orang duduk menyanyi. Saya bukan minum arak, menyanyi. Duduk menyanyi. Maka orang pun minta, ya Syekh. Kalau tidak silap, Syekh Abu Hasan kalau tidak silap. Ya Syekh, doakanlah mereka yang berhibur tadi, yang duduk menyanyi, duduk joget tu. Doakanlah kebinasaan dia. Doakanlah dia. Maka, dalam keadaan macam itu, maka dia pun angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau gembirakanlah dia di negeri akhirat, sebagaimana Engkau gembirakan dia di atas ke bumi. Engkau gembirakanlah dia dekat negeri akhirat, sebagaimana Engkau gembirakan dia di atas ke bumi. Orang rasa heran. Ya Syekh, doa apa ni? Kamu minta gembirakan dia. Maknanya. Lalu dalam keadaan macam itu, Syekh tadi pun tersenyum. Syekh kata, kalau doakan kebinasaan dia, apa manfaat kita dapat?
Yang aku maksudkan, ya Allah, ya Tuhanku, gembirakanlah dia dekat negeri akhirat, sebagaimana engkau gembirakan di atas muka dunia. Maksud aku, orang itu akan dapat masuk syurga. Maka akan dapat masuk syurga dengan arti kata, Allah akan memberi taubat kepada dia. Memberi taubat kepada dia. Maka bila faham macam tu, akhirnya orang pun dapat faham. Rupa-rupanya begitu sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala melalui para wali Allah. Maka tidak ada kebencian, kasih sayang. Walaupun orang menzalimi dia. Kisah yang lain menceritakan tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berjalan, jumpa satu orang. Maka orang tu tengok Ibrahim bin Adham, hati tenang saja. Maka orang tu bertanya pada Ibrahim bin Adham, di manakah saya boleh mencari ketenangan? Ibrahim bin Adham tunjuk kubur tu situ. Mu nak cari ketenangan, mu pergi situ. Pergi kat kubur tu. Orang tadi jadi marah. Marah bila mendengar apa yang dicakapkan oleh Ibrahim bin Adham. Lalu dia bertanya, kamu ni siapa? Dia berkata, saya Abdullah, kata dia. Dia kata, saya adalah seorang hamba. Dia dapat tahu hamba dalam jawapan, kat mana saya nak cari ketenangan? Kalau dia kata, pergilah di tepi pantai, boleh tahan juga. Pergilah di kebun-kebun bunga. Ataupun pergilah jumpa dengan orang-orang soleh. Maknanya. Tapi dia kata, pergi situ, pergi kubur. Lepas tu tanya, siapa kamu ni? Aku seorang hamba. Dapat tahu hamba pula. Jawab macam tu. Jadi dia marah. Lalu dia pukul Ibrahim bin Adham. Bila dia pukul Ibrahim bin Adham, darah Ibrahim bin Adham tadi. Lalu orang pun tengok. Orang tengok, dia kata, hey, kenapa kamu pukul dia? Orang pun datang satu orang, leraikan. Supaya tidak lagi Ibrahim bin Adham dipukul. Lalu dia tanya, kenapa kamu pukul dia? Kamu tahu tak dia siapa? Dia seorang hamba. Dan kenapa kamu marah dia? Ada kemunasabah. Aku tanya, di manakah tempat yang membawa ketenangan? Dia pergi jawab kubur. Dia pun tanya, kamu tahu tak siapa yang kamu pukul? Tak tahu, dia kata. Yang aku tahu dia seorang hamba. Inilah dia Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Yang nama ni masyhur, seorang lelaki yang soleh. Ya, inilah dia orangnya. Inilah dia orangnya, seorang lelaki yang soleh, yang terkenal, dia kata. Terkenal dengan kesolehan dia. Terkejut dia. Lalu dia minta maaf. Dia tak kenal. Sebab tak ada pun dalam Facebook. Maknanya, tidak ada dalam Facebook. Tidak ada pun. Maknanya dia tak tahu. Sebab zaman sekarang kadang-kadang boleh kenal adanya Facebook, adanya kuliah online, adanya YouTube dan sebagainya. Tapi dulu tak ada. Tahu nama je, orang kenal ni satu orang yang soleh ni. Akhirnya dalam keadaan macam tu dia minta maaf. Sedangkan dia dah tumbuk, dah pukul Ibrahim bin Adham sampai berdarah. Tiba-tiba dia minta maaf. Maka Ibrahim bin Adham kata, kenapa kamu minta maaf dengan aku? Iyalah, akulah minta maaf dengan kamu. Aku yang pukul kamu. Kata Ibrahim bin Adham, tidak. Akulah ucap terima kasih pada kamu. Kenapa pula ucap terima kasih? Kan aku yang pukul kamu. Dia mengatakan bahawa engkau telah memberi kebaikan kepada aku. Dengan sebab engkau pukul aku, maka Allah memberi kebaikan, memberi pahala kepada aku. Engkau tahu tak? Ketika mana engkau memukul aku, aku mendoakan kamu menjadi ahli syurga. Dia terkejut. Kenapa mendoakan orang itu menjadi ahli syurga sedangkan orang itu pukul dia? Ibrahim Adham memberitahu, aku mengharapkan dengan engkau memukul aku mendapat pahala sabar.
dan dengan pahala sabar aku mengharapkan aku masuk syurga. Kalaulah dengan sebab pahala sabar ini aku masuk syurga, bermakna engkaulah yang menolong aku menyebabkan aku masuk syurga. Dan aku tidak akan biarkan orang yang menolong aku masuk dalam syurga, kecuali aku juga akan mengajak dia dalam masuk dalam syurga. Maka dengan sebab itulah aku mendoakan kamu agar engkau juga masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Inilah dia Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah Ta'ala, mendoakan orang yang memukulnya itu masuk menjadi ahli syurga. Siapa yang jadi wali Allah? Kalau orang buat zalim kita, orang pun pukul kita, orang curi duit kita, maknanya orang buat khianat kita, kita pun, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah orang yang mencuri duit aku tu masuk syurga. Mana? Ya Allah, ya Tuhanku, orang hak fitnah aku ni, jadikanlah dia ahli syurga. Ataupun doa, ya Allah, ya Tuhanku, orang yang kutuk aku dalam Facebook ni, jadikan dia ahli syurga. Oh, boleh jadi wali lah masa tu. Maknanya, maka di antaranya sifat para wali Allah Ta'ala ini, mereka itu tidak ada kebencian, bahkan berkasih sayang. Kemudian yang kelima. Yang kelima ini adalah hatinya lembut, cepat menangis. Antara sifat wali Allah sentiasa menangis. Hati lembut, sentiasa menangis. Siapa yang banyak ketawa, sahih tak jadi wali. Nak jadi wali nikah tak apa. Wali nikah ke, wali band ke, bolehlah. Tapi sifat wali antaranya, dia ini sentiasa menangis. Sentiasa menangis. Maka ini antara sifat wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat wali Allah Ta'ala sentiasa menangis. Dikisahkan bahawa siapa ni? Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau tidak silapnya Syekh Abu Bakar bin Salim, daripada yakni datuk kepada datuk Habib Allamah Habib Umar. Kalau tidak silapnya kisah ni Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini keluar daripada masjid, orang kata dia macam-macam, orang kutuk dia macam-macam, dia pun diam, tak kata apa. Tak jawab, dia diam saja. Orang pun kata pada dia, dia diam saja. Dia balik ke rumah, dia menangis. Dia pun menangis. Menangis bukan kerana menangis orang kutuk dia. Ingat kepada orang kutuk dia, bukan. Dia menangis adalah disebabkan apa? Orang bertanya, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau menangis? Katanya, siang tadi orang kutuk aku. Maknanya, orang kutuk aku. Orang kata pada dia. Bukan dia menangis kerana kena kutuk, tak. Dia menangis kerana, dia kata, aku bertaubat kepada Allah. Aku merasa bersalah. Kerana sesungguhnya, ketika mana orang itu mengutuk aku, mengatakan sesuatu yang buruk pada aku hanya berdiam diri sahaja. Tetapi apabila aku balik ke rumah, aku pun berkata, ya Allah, aku maafkan kesalahan dia. Maka aku menangis, menyesal. Kenapa menyesal? Kerana sepatutnya aku memaafkan dia ketika mana dia mengutuk aku. Tetapi aku melambat-lambatkan maafkan dia. Setelah balik ke rumah, baru aku kata aku maafkan dia. Maka aku menyesal kerana lambat memberi kemaafan kepada dia. Maka dengan sebab itulah aku menangis. Dia menangis adalah disebabkan kerana melambat memaafkan orang yang buat salah. Maka di antara sifat para wali ini, orang buat zalim, orang kutuk dia, orang khianat dia. Orang buat dia maknanya, sampai hati dia dah luluh dah. Tapi para wali Allah Ta'ala, dia tidak pernah dendam, tak pernah benci. Bahkan dia ini tetap dengan Allah. Maka dia cepat menangis. Tengok ahli maksiat menangis. Para wali ni tengok ahli maksiat menangis. Kita tengok ahli maksiat, kita kutuk je. Maknanya, nak jadi wali mana kita ni maknanya. Lelaki je ke mengangkat jadi wali? Tidak. Ada ke orang puan jadi wali? Ada ke orang puan jadi wali? Ada ke? Hanya lelaki saja jadi wali nikah. Kalau lelaki jadi wali nikah. Maknanya.
Kalau wali Allah, lelaki boleh, perempuan boleh. Siapa wali Allah di kalangan perempuan? Rabi'atul Adawiyah. Antaranya. Maka yang kelima, lembut, hati lembut, cepat menangis. Itu tanda-tanda wali. Dan yang keenam, tanda wali ini adalah berani menyatakan kebenaran. Sentiasa bertakwa dan juga maknanya sentiasa bertakwa dan juga sentiasa di dalam kebenaran. Sebab itu tak ada wali-wali. Wali-wali ni tidak ada para wali ini dalam keadaan dia buat maksiat, dia ni minum arak. Tapi dia wali, tak boleh. Kecuali dia sudah bertaubat kepada Allah, itu mungkin. Dia sentiasa duduk di atas kebenaran. Duduk di atas kebenaran dan dia hanya takut kepada Allah Ta'ala. Apa beza wali Allah dengan ahli sufi? Apa beza wali Allah dengan ahli sufi? Ada mengatakan bahawa ahli sufi ini, yang benar-benar sufi ini, maknanya di kalangan kekasih Allah Ta'ala juga. Hanya kedudukan ada ahli sufi yang makamnya tinggi. Makamnya tinggi mencapai wali yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, mengenai wali ini ada dua pendapat. Satu pendapat yang mengatakan man adali waliyan faqad azantu bi harbi, siapa yang dekat dengan siapa yang melaksanakan siapa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Maka pendapat pertama mengatakan para wali Allah Taala ini adalah terdiri daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Taala, dan mereka itu adalah orang yang sentiasa hatinya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada mengatakan bahawa ahli-ahli sufi itu kebanyakannya ataupun terdiri daripada para wali-wali Allah yang sebenar-benar. Dia ada dua, satu ahli sufi, satu dia panggil sufi, satu mutasawwif. Yang baru-baru masuk ahli sufi ataupun buat-buat sufi. Itu tak jadi wali. Tetapi bila dia sampai kepada sufi yang sebenar, itu di kalangan para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para wali ini bahas panjang, banyak para bahagian-bahagian wali, tapi kita tak bicara bahagian-bahagian wali. Dan dikatakan bahawa satu lagi kisah yang menunjukkan bahawa wali ini duduk di atas kebenaran. Diceritakan bahawa ada satu raja, nama raja itu Yaqub. Nama raja itu Yaqub ibnu Lais. Yaqub ibnu Lais ni raja ni dia kena sakit. Ya, dia kena pernah sakit. Bila dia sakit, maknanya dia sakit, lalu dipanggil doktor. Doktor berubat, tak berjaya. Tak berjaya doktor berubat. Pakai vaksin dah, tak berjaya juga. Contohnya, tak berjaya juga. Maka, 1 dos, 2 dos, tak berjaya juga. Masuk 3 dos, tak berjaya juga. Maknanya. Jadi akhirnya sekali macam mana? Kalau begitu, orang kata, cubalah kamu berjumpa dengan wali Allah. Jangan main-main. Kalau Ustaz cakap, ada percaya. Apa dia? Kadang-kadang, ahli sufi mengatasi para doktor. Ahli sufi itu mengatasi para doktor. Doktor pakar macam mana dia tak lawan ahli sufi yang kasyaf. Dia tak lawan. Ahli sufi yang kasyaf. Maknanya. Jadi sebab tu kalau orang tanya, Ustaz macam mana vaksin? Ustaz tak ikut doktor, Ustaz ikut ahli kasyaf, ikut wali Allah. Contohnya saja. Okeylah, itu perbahasan yang lain. Jadi orang kata tak payahlah jumpa doktor, doktor tak lewat benda-benda dah. Kata, wahai tuanku, tak boleh dah. Doktor tidak berjaya. Dah nak buat macam mana? Kalau begitu, pergilah berjumpa dengan ahli sufi. Yakni wali Allah. Pergilah berobat dengan wali Allah Ta'ala. Ada satu orang wali Allah. Siapa namanya?
Namanya adalah Sahal ibnu Abdullah At-Tusturi. Pergilah berjumpa dengan Sahal ibnu Abdullah At-Tusturi. Moga-moga penyakit tuanku ini akan sembuh dengan berkat doa dia. Dengan berkat doanya, maka sembuh maknanya. Lalu dalam keadaan macam tu, raja pun panggil Sahal ibnu Abdullah At-Tusturi. Sahal ibnu Abdullah At-Tusturi. Ingat, ada orang dia sembuhkan penyakit dia dengan obat. Para wali Allah kadang dia tak gantung obat pun. Dia ada obat lain. Obat lain. Apa dia obat lain? Obat lain dia guna zikrullah ada. Ada guna zikrullah, ada guna zikir. Obat ni baca Fatihah macam mana. Ada yang dia punya jiwa tahan dia. Ustaz nak bagi satu vaksin lah dah vaksin. Free je. Maknanya. Apa dia vaksin? InsyaAllah. Kalau guna vaksin ni tak jakit insya-Allah. Tak jakit, tak kena wabak. Siapa nak bagi tahu? Vaksin ni. Ni vaksin juga ni. Tapi ni dipanggil vaksin sufi. Vaksin daripada sufi. Kalau guna vaksin ni, insya-Allah. Ustaz jamin kalau sungguh-sungguh tak kena wabak, memang tak kena pun. Dah ustaz tahu mana. Gini cerita dia. Rasulullah panggil. Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Ya Ali. Maukah kamu? Aku memberitahu kepada kamu. Kalau kamu membaca ayat ini, kamu tidak akan ditimpa musibah pada hari itu. Termasuk kamu tidak ditimpa wabak, penyakit, kamu tidak ditimpa musibah pada hari itu. Kalau kamu baca ayat ini. Maukah? Memang naklah. Naklah mana? Katanya, Baik Ali, kalau kamu baca ini sebanyak 10 kali satu hari, kamu tidak akan ditimpa penyakit, musibah, wabak dan seumpamanya. Jadi inilah amalan Ustaz sebenarnya. Ikut-ikut hati malah pakai masa. Maknanya. Dah kita ada dah vaksin kita ya. Maknanya. Tapi buat mana? Maknanya. Maka, apa dia? Kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak 10 kali. Hadis daripada mana? Sayyidina Ali. Dan ambil sanad mana? Ini pernah dapat daripada Habib Muhammad bin Saleh Al-Atas daripada Yaman. Maknanya. Okey, baik. Itu je amalan vaksin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 10 kali. Maknanya 10 dos. Maknanya 10 dos. Okey, baik. Baik, kita balik cerita balik. Raja tadi memanggil Sahal ibnu Abdullah At-Tusturi. Malah panggil doktor-doktor pakar tak jadi benda lah. Panggil Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Maka dia ni seorang wali Allah. Raja pun berkata, wahai Tuan Sahal ibnu Abdullah At-Tusturi. Wahai Sahal, berdoalah Tuan kepada Allah Ta'ala supaya Allah menyembuhkan beta daripada penyakit yang beta sedang hadapi. Sahal Abdullah berkata, bagaimana hamba dapat berdoa kepada Allah untuk kesihatan tuan hamba, untuk kesihatan tuanku? Padahal tuanku bersifat zalim kepada rakyat. Ni cerita wali Allah ni, tak ada kena-mengena zaman ni. Maknanya, sedangkan tuanku bersifat zalim kepada rakyat. Dan juga tuanku ini menganiaya diri tuanku, yakni tidak beribadat kepada Allah. Tidak beribadat, buat zalim pada rakyat. Maknanya, macam manalah saya nak berdoa kepada Allah? Tengok, para wali tidak mau doa kalau ada pemimpin yang buat zalim. Dia kata sia-sia sahaja. Maknanya, ni cerita ni tak ada kena-kena zaman ni. Maknanya, jadi nak bagi tahu, maka katanya saya tidak akan berdoa selagi mana ada menzalimi rakyat. Katanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Mendengar keadaan macam tu, raja tadi fikir, padahlah tak sihat lah, aku payahlah. Harap ke doktor
Cocok-cocok dah jadi benda. Maknanya kau sakit saja ada. Dan awak macam mana ni? Katanya Sahal bin Abdullah As-Tusturi, tuanku kena bertaubat pada Allah. Kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan duk sibuk-sibuk nak jaga, nak kejar jawatan. Jangan duk sibuk-sibuk nak cari projek. Jangan duk sibuk-sibuk. Fikir ibadat kepada Allah Ta'ala dan fikir keadaan rakyat. Kata sahabat Abdullah As-Tusturi mengatakan, selagi mana tuanku menzalimi rakyat, saya tidak mau berdoa. Mendengar keadaan macam itu, Raja Khurasan tadi, Yaqub ibn Lais tadi menangis. Menangis. Bila menangis tadi, lalulah raja tadi bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, raja tadi mulalah nak beribadat. Bila nak beribadat kepada Allah Ta'ala, dan dia kembalikan hak rakyat. Dia tidak menzalimi hak rakyat. Lalulah, dia pun, barulah Sahal ibn Abdullah pun, maknanya berdoa. Apa dia kata? Allahumma kama araitahu zulla ma'siyati fa'arih izzat ta'ati wa farij anhu ma yadurruhu. Dia kata, ya Allah, sebagaimana engkau memperlihatkan kepada raja kami, pemimpin kami tadi, zulli maksiati, kehinaan maksiat, fa'arih izzat ta'ati, maka perlihatkanlah kepadanya kemuliaan taat. Wa farid anhu ma yadurruhu, dan lapangkanlah dia daripada segala yang memudaratkan. Selepas dia berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan raja tadi sehat serta-merta. Jangan main-main. Doa para wali ni, dia boleh angkat ni. Doa dia boleh terangkat. Wabak habis serta-merta. Hari ni 9,000, besok kosong terus. Para wali. Dia boleh angkat. Tapi gitulah. Maknanya kalau pemimpin-pemimpin kita ini kembali pada Allah. Fikir hak rakyat. Maknanya makan Maggi semua. Jangan sekali-sekali je. Maknanya menyelami keperasaan rakyat. Para wali berdoa boleh angkat. Dengan izin Allah. Maknanya. Maka dikatakan bahawa lepas daripada itu serta-merta raja tadi. Raja tadi bangun daripada tempat tidurnya. Macam dia terlepas daripada tali kena ikat. Dia pun bangun. Dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lalulah dalam keadaan macam itu, dia rasa terhutang budi dengan Sahal. Maka bila dia terhutang budi dengan Sahal ibn Abdullah As-Tusturi, tak ada jalan lain. Dia pun mula beri hadiah. Dia beri harta yang banyak. Raja tadi beri harta yang banyak kepada Sahal bin Abdullah As-Tusturi. Dia seorang wali Allah. Katanya Sahal, aku tidak mahu harta. Aku tidak mahu harta. Tidak mahu harta. Tengok para wali. Dia tak takut harta dia hilang. Sebab tu dia kata kebenaran selalu. Boleh. Tak boleh. Contohnya. Nak doa. Kena buat gini. Kaedah kami tak doa. Ini para wali Allah. Lalu dalam keadaan macam itu, dia tidak mahu menerima 1 sen pun. Sikit pun dia tak mahu terima. Minta nombor akaun pun tak bagi. Maknanya. Saya tak nak. Sedikit pun tidak mahu. Lalu dia meninggalkan raja tadi. Keluar. Bila raja tadi nak bagi duit, terus dia lari. Lari tinggalkan raja. Ni baru wali. Ni baru wali. Lalu dalam keadaan macam itu, dia pun balik. Dalam perjalanan balik ke kampung dia, balik ke rumah, maknanya, lalu orang berkata, wahai Tuan Sahal ibn Abdullah As-Tusturi. Wahai Sahal. Wahai Tuan Sahal, kenapa kamu tidak mahu menerima pemberian raja? Kalaulah kamu terima pemberian raja, kalau kamu tambah pun, bagi-bagilah kepada fakir miskin. Ramai lagi fakir-fakir miskin, tak ada tu. Wali tadi diam je, tak kata benda. Diam saja tak kata benda. Orang tu ikut. Ikut. Bila ikut sahaja, Sahal tadi, saya kata, mu ikut aku. Nak suruh aku ambil duit raja. Nak suruh aku ambil duit pemimpin. Nak suruh aku terima belaka
duit berapa juta tu. Cuma tengok ni. Tengok apa? Dia pun tengok. Tengok dia kata, tengok ada mutiara atas tanah. Mutiara saja tempat depan mata Sahal tadi. Dia kata, kalau aku nak lebih pada tu, mu tengok mutiara ni. Tiba-tiba batu-batu yang ada di jalan tadi tiba-tiba bertukar menjadi mutiara. Dia kata, buat apa nak ambil pemberian Yaqub ibnul Lais, seorang raja, seorang pemimpin, padang mutiara kalau aku nak. Kalau Allah Ta'ala beri lebih pada tu aku nak. Dia pun lari. Dia tinggalkan mutiara tadi. Nasib baik ustaz tak ada. Kalau ustaz ada, untuk sahabat lari, kita ambil dah mutiara tu dah kocek. Maknanya, maka demikian itu antara sifat para wali Allah Ta'ala. Cakap buat wali sedap sebenarnya. Baik, kita tengok lagi sikit lagi boleh? Kalau tidak. Kemudian dikatakan lagi, demikian itu dikehendaki Allah Ta'ala daripada makhluknya. Dan barang siapa jahil kepada yang dikehendaki Allah Ta'ala daripadanya, nascaya sesat. Nascaya sesat ia daripada jalan hidayah, iaitu jalan makrifat dan juga jalan petunjuk. Maka demikianlah Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Mereka itu melazimi, sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala pilih. Maka barang siapa yang jahil kepada yang dikehendaki Allah, nascaya sesat. Para wali Allah Ta'ala dia mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab itu dia beribadat. Maka barang siapa yang maknanya tidak mengetahui ataupun menjahili kehendak Allah Ta'ala, yakni beribadat, nascaya sesat dia. Sesat daripada jalan hidayah, jalan makrifat, jalan petunjuk. Jangan sesat. Kita mohon pada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami yang benar itu benar. Wa arinal batila batila. Tunjukkan kami yang batil itu batil. Yang batil itu batil maknanya. Ini satu doa kalau kita penimpala makna saya betul ni, baca yang ini. Baca yang ini. Jangan tanya ustaz. Orang tanya ustaz macam mana ni tentang apa yang berlaku hari ini. Tanya Allah Ta'ala. Macam mana tanya Allah Ta'ala? Semayang. Tanya Allah dengan semayang. Ya Allah, ya Tuhanku, nak ambil vaksin ke tak ambil vaksin? Contohnya, ya Allah, ya Tuhanku, macam mana ni? Ini corona ni, tanya Allah Ta'ala. Jangan tanya ustaz. Tanya ustaz jadi susah. Ya, maknanya. Maka dikatakan bahawa kadar sesat. Kenapa? Orang tidak benar-benar mencari Allah. Maka para wali ini mereka mencari Allah Ta'ala. Maka di antara perkara yang tidak ada pada para wali, kalau dia mengaku dia wali, itu kalau dikatakan wali itu wali palsu. Di antara yang menunjukkan ia itu tidak ada pada para wali. Kalau ada ni bukan wali. Yang pertama, suka menonjolkan diri, terutama dalam bab ibadah. Terutama ibadat, suka menonjolkan diri seperti menunjukkan ibadah, utama ibadat. Lepas tu kalau boleh, mulai tak payah buat live. Itu ibadat peribadi kita. Ada pengkuliah ni, kita memberi manfaat pada orang lain. Maknanya, kalau boleh lah, kalau boleh. Kita maknanya. Kalau kita nak zikir seorang diri dalam bilik, tak payah buat live. Tak buat live. Ila hadratin Nabi. La ilaha illallah. Tak payah buat live. Jangan menunjukkan diri dalam ibadah. Itu dia begini. Ada ibadat yang kita dengan Allah. Ada yang ibadat kita boleh kita nyatakan seperti pengajian ilmu ni bukan seorang memang tu. Tapi kalau benda-benda yang khususiah, kita kena tahu mana ibadat yang kita khususiah dengan Allah Ta'ala. Jadi kita tentang tu kita jangan sangatlah maknanya. Maka di antara sifat wali, maknanya di antara perkara yang tidak ada pada para wali. Seperti apa? Suka menonjolkan diri terutama dalam ibadat. Yang kedua, yakni yang pertama tadi riak. Riak dalam ibadat itu tidak ada pada para wali. Yang kedua, ujub. Kagum diri, bangga diri. Ujub ataupun bangga diri. Saya seorang yang alim bidang ini. Bidang saya ini. Tanyalah apa saja, saya boleh jawab. Dah boleh.
Itu bukan. Ujub kepada diri sendiri. Itu tidak ada pada para wali. Kalau ada pun Allah bersih serta-merta. Yang ketiga, bersikap sombong. Bersikap sombong. Yakni merasakan bahawa dia lebih mulia pada orang lain. Ini tidak ada para wali. Para wali ini hebat dia. Walaupun dia salah, tapi dia merasakan orang lain lebih baik pada dia. Dan di antaranya yang keempat, suka mendakwa diri. Suka dakwa diri itu bukan wali. Sama ada dia ini yang mengaku dirinya wali. Syekh Junaid mengatakan, tinggalkan orang yang mengaku dia wali. Kecuali orang yang diakui oleh para wali yang lain. Macam Syekh Abdul Qadir Jilani, dia mengaku dia wali. Semua para wali akui dia wali. Kita ni bukan wali, mengaku kita wali. Itu jadi. Sama ada dia ini mengaku diri wali ataupun melalui anak murid dia. Dia pun cerita-cerita, anak murid kata, tu wali tu, tok guru kita wali tu. Ya. Maknanya, itu bukan. Tidak ada pada para wali bersifat demikian. Kemudian, antara yang tidak ada pada para wali, mencari-cari pengikut. Kerana para wali sudah tidak bergantung pada makhluk. Pengikut dia lari, marah dia. Kenapa ni lari pada dia? Seumpamanya. Yang ketujuh, suka kepada harta benda. Ini juga bukan, maknanya tidak ada pada para wali. Dan yang ke-8, yang ke-7, yang ke-berapa lah ni? Suka kepada kehebatan, kesaktian. Ni gitu lah. Tok guru kita ni hebat sebenarnya. Maknanya hebat. Boleh pergi Mekah tiap hari. Ataupun apa-apa saja yang berbentuk karamah-karamah ini. Maka dia suka kepada karamah. Dia suka kepada kesaktian, kehebatan. Itu bukan para wali. Para wali sebenarnya dia tidak suka karamah. Tapi kalau dapat karamah, dia rasa takut. Hanya mohon kepada Allah Ta'ala. Dan yang ke-9 itu, yang ke-8. Yang ke-berapa tahu? Di antaranya, para wali itu, mereka bukanlah ahli maksiat. Mereka bukan orang yang berterusan berzina. Mereka bukan orang yang berterusan minum arak, mengumpat, berfitnah. Tidak. Itu tidak berlaku kepada para wali. Maka ini antara asas cara-cara nak mengenal wali. Tak tahulah depan ustaz ni yang dengar kuliah online kita ni mungkin ada wali-wali. Ramai-ramai ni mungkin ada wali. Yang pastinya yang membaca kitab ini bukannya wali. Itu Okey, baik. Dan yang akhirnya sekali, dan ketahui olehmu bahawasanya manakala sah adabmu serta Tuhanmu, nascaya dikurniakan engkau ijabah daripada tiada menuntut. Dan yang amat besar adab itu bahawa engkau tinggalkan kehendakmu bagi yang dikehendaki. Maka di antaranya dikatakan bahawa sah adab kamu dengan Tuhan kamu, sah adab kamu dengan Tuhan kamu, serta dikurniakan engkau ijabah daripada tiada menuntut. Dan yang amat besar adab itu bahawa engkau tinggalkan kehendak kamu. Dan di antara sifat para wali Allah, mereka ini tidak ada tadbir. Mereka tidak ada kehendak. Mereka tidak ada tadbir, mereka tidak ada kehendak kecuali kehendak Allah, kecuali tadbir Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para wali adalah orang yang menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana inilah telah mengisyaratkan ustaz dalam kitabnya yang dinamakan dengan Tanwir. Ustaz di sini adalah Syekh Ibn Athaillah. Maknanya di dalam kitabnya Tanwir, yakni Tanwir Qulub, maknanya dalam menggugurkan tadbir dengan katanya, jikalau engkau berkehendak wusul sampai kepada yang dikehendaki, maka demikian itu seperti bahawa tiada bagimu kehendak sertanya. Kalau kamu benar-benar nak sampai kepada Allah Ta'ala, di antara jalan para wali Allah, mereka meninggalkan tadbir. Kita ni banyak tadbir. Kita nak takbir diri kita. Kita nak takbir dunia kita. Maka dengan sebab takbir itulah kita risau dengan rezeki.
Kenapa manusia risau dengan rezeki? Kerana dia nak takbir rezeki. Maknanya. Kenapa mereka itu dalam keadaan hati tidak tenang? Kerana hati mereka ada satu takbir. Di selain daripada takbir Allah Ta'ala. Maknanya. Maka risau. Risau mereka hilang pangkat. Risau mereka hilang harta. Risau mereka mengenai hilang apa lagi? Kedudukan. Risau mereka takut tak dapat kemasyhuran. Ini sebenarnya duduk dalam takbir diri. Ini tidak ada di dalam sifat para wali. Orang yang mentakbir diri ni bermakna belum lagi benar-benar menjaga adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini di antara kesimpulan ataupun antara yang sempat kita baca pada malam ini mengenai maknanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yakni yang terdiri daripada para wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk pengetahuan pada jemaah, walaupun kita ini dah maknanya Ustaz nak mengambil sedikit masa, boleh tak? Malam ni panjang sikit kita bab wali, hanya Ustaz nak bagi tahu ni tambahan saja luar daripada pembacaan kitab hikam, yakni mengenai dikatakan kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Maka bila sudah masuk bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, para jemaah, siang hari besok Zulhijjah adalah hari yang paling afdal daripada hari-hari dalam setahun. Dalam setahun, hari yang paling afdal adalah 10 Zulhijjah. 1 hingga 10 Zulhijjah. Dan dikatakan bahawa antara amalan dia ini diminta kepada para jemaah, amalan dia, kalau boleh diminta jemaah, kalau rajin berpuasa 1 hingga 9. Ada pendapat mengatakan 1 hari berpuasa di bulan Zulhijjah, pada awal Zulhijjah, pahala seperti berpuasa 1 tahun. 1 hari berpuasa seperti 1 tahun. Kemudian amal ibadat di siang hari bulan Zulhijjah digandakan sebanyak 70 kali ganda. 70 kali ganda kelebihan dia. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa beribadat pada malam Zulhijjah itu seumpama mendapat pahala mencari Lailatul Qadar, mendapat pahala Lailatul Qadar. Jadi dikatakan bahawa banyak fadilat-fadilat kelebihan. Jadi diharapkan kepada para jemaah di awal Zulhijjah ini, kita ini maknanya menguatkan amal ibadat kita, kerana banyak pahala yang digandakan oleh Allah, banyak kelebihannya. Jadi sekadar itu sajalah maknanya mengenai pesanan Ustaz mengenai bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, dan banyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala, dan ada zikir khusus di bulan Zulhijjah. InsyaAllah besok Ustaz akan postkan di dalam Facebook mengenai zikir di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. InsyaAllah esok Ustaz akan post mengenai dak besok ke, kira ke tak kira lah. InsyaAllah, dan demo boleh, semua jemaah boleh ambil photostat dan bacalah zikir itu. Siang dan malam, zikir sepanjang bulan Zulhijjah. Jadi setakat ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf hari ini agak panjang sedikit. Apa pun saya ucap terima kasih dan minta maaf banyak-banyak kalau kuliah Ustaz malam ini ada menyinggung perasaan. Tidak ada pun niat untuk menyinggung perasaan sebenarnya. Jadi moga-moga kita bertemu lagi kalau diizinkan Allah, insya-Allah malam besok kita bertemu, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.